Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, dalam ruangan renungan Jumat kali ini saya ingin menyentuh satu tajuk, yaitu mengenai istighfar dan taubat. Saudara-saudara, sebagai insan, saya, saudara-saudara dan siapa saja, sebagai insan kita lemah. Sebagai insan kita melakukan beberapa kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan. Dalam kata lain, tuan-tuan dan saya melakukan dosa. Sebagai insan yang lemah, kita lakukan kerap kali, berulang-ulang dosa yang sama. Walaupun telah dinasihatkan, walaupun telah diberitahu, walaupun membaca Quran, walaupun membaca hadis, walaupun baca kitab-kitab, tetapi akibat daripada iman yang lemah, maka kita terus-menerus melakukan kesilapan atau dalam perkataan lain melakukan dosa-dosa tersebut. Saudara, dosa kita dikira bila kita sudah mula bertanggungjawab pada diri kita sendiri. Daripada hari pertama kita dibalakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya orang laki-laki balik umur 12 tahun, 13 tahun. Orang perempuan kebanyakannya balik lebih awal daripada itu. Sampai saja umur 12-13 tahun, saudara-saudara, maka malaikat akan terus mencatatkan kepada orang itu apa yang dilakukan yang buruk, apa yang dilakukan oleh yang baik. Berlakulah proses pencatatan kiraman katibin. Berlakulah proses pencatatan oleh malaikat atid yang mencatatkan keburukan-keburukan yang dilakukan, dosa-dosa yang dilakukan, dan malaikat raqib yang mencatatkan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang dilakukan. Tuan-tuan dan puan, dalam hal tentang istighfar dan taubat ini, saya nak bacakan sepotong ayat daripada surah Hud, ayat yang ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qam istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Nescaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Dan dialah yang akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Para penonton yang hormati sekalian, taubat. Disuruh bertaubat dalam ayat yang lain banyak. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Dosa kecil dengan mak, dosa kecil dengan ayah, itu bukan dosa kecil. Dengan mak dan ayah bukan dosa kecil. Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan ibu, dosa dengan ayah, dosa dengan guru, dosa dengan jiran tetangga, dosa dengan anak, dosa dengan isteri, dosa dengan suami. Bertaubatlah. Allah Maha menerima taubat. Sebab itu dalam hal mengenai taubat ini, tuan-tuan dan puan ialah dosa besar. Ada dosa besar yang disebut yang tidak makan taubat, tidak boleh bertaubat pun. Dosa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang jelas-jelas tempatnya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dosa-dosa yang lain, dosa besar, dosa kecil, boleh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha penerima taubat. Bila disebutkan Maha penerima taubat, tidak semestinya para penonton yang hormati sekalian, kita dengan Allah Maha menerima taubat menyebabkan kita mempunyai ruang dan peluang yang besar untuk melakukan dosa-dosa. Apa dia? Allah Maha menerima taubat. Aku buat, lepas itu aku bertaubat. Aku minum arak, lepas itu aku bertaubat. Aku berjudi, lepas itu aku bertaubat. Aku ke karaoke, lepas itu aku bertaubat. Kan? Aku melihat filem-filem lucah, lepas itu aku bertaubat. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, bukan begitu prinsipnya. Bukan begitu ajarannya, bukan begitu semangatnya. Saudara, atas nama dosa ini, insya-Allah sebagai orang yang beriman, saudara orang yang beriman dan saya orang yang beriman, dosa kecil macam mana pun hati kita, jiwa kita, perasaan kita akan mengingatkan kita. Siapa yang mengingatkan kita itu? Iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dosa yang dilakukan kecil, sedang, besar dan sebagainya, maka taubat itu berada di hadapan kita. Sekurang-kurangnya kita mengucap astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan yang hormati sekalian ya. Dan kalau kita lihat, taubat ni perlu diulang. Sebab tuan-tuan dan saya melakukan dosa berulang-ulang. Hari ni buat, besok buat. Hari ni buat, lusa buat. Hari ni buat, akan datang buat. Dan tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita melakukan dosa ahli judi misalnya, dah jadi habitual. Terus berjudi, naik ke Genting Highlands, berjudi di sana. Panggil kawan-kawan, buat kopi-kopi pekat, berjudi di rumah, main terup di rumah, bertaruh di rumah dan sebagainya. Berbagai-bagai. Itu kaki judi. Macam mana kaki perempuan? Tuan-tuan dan perempuan. Ada isteri, tetapi mengintai-ngintai perempuan yang lain. Ada isteri, tetapi menodai isteri dan anak-anak di rumah misalnya. Ini perkara ini berulang-ulang, berlaku dan terus berulang-ulang dan terus berlaku dan sebagainya. Yang perlu ditangani. Dan dalam Islam ada satu institusi untuk menangani ini, yaitu taubat namanya. Allah Maha Penerima Taubat. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala memilih taubat itu tergambar dalam Al-Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sebahagiannya berkaitan dengan nama kebesaran Allah, yaitu Allah Maha Penerima Taubat. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, salah satu lagi ciri ahli syurga yang disebutkan dalam Al-Quran ialah at-taibun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ahli syurga suka bertaubat. Ahli syurga, apa pun yang dilakukannya ada satu peringatan kepadanya. Peringatan yang lahir daripada dirinya, goncangan-goncangan daripada organ-organ yang ada mengingatkan pelaku kepada dosa-dosa itu supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah namanya bisikan ketakwaan, bisikan keimanan. Saudara, macam mana nak dapatkan bisikan keimanan dan ketakwaan? Tidak lain dan tidak bukan bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tinggal sembahyang, tak tinggal puasa, tak tinggal Al-Quran, tak tinggal majlis ilmu, tak tinggal ke masjid, tak tinggal ke surau, tak tinggal amal ma'ruf, tak tinggal melakukan nahi mungkar, tak tinggal mengkhidmati emak dan ayah, tak tinggal mengkhidmati anak-anak bersama isteri dan suami, tak tinggal mengkhidmati jiran tetangga dan sahabat andai dan sebagainya. Seluruhnya perkara-perkara ini dilakukan, saudara-saudara, tidak lain dan tidak bukan setiap benda yang kita lakukan, bahawa yang baik itu akan mematikan yang jahat. Pahala-pahala akan menghakis, akan menyebabkan terhakisnya, terpadamnya dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Maka sebab itu, para penonton yang dihormati sekalian, saya ingin menyerukan kepada diri saya, nak menyerukan kepada saudara. Marilah dengan renungan Jumaat ini, hari Jumaat yang sangat mulia ini, kita yang pertama sekali mengakui, aku manusia, aku insan biasa, aku banyak dosa. Dosa besar pun ada, dosa kecil pun ada. Mak bagi tahu, bapa bagi tahu, guru bagi tahu, imam bagi tahu. Nampaknya tak load dalam kepala aku, tak masuk dalam kepala aku. Maka perlulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua, setelah kita mengetahui bahawa kita insan yang penuh dengan dosa-dosa itu, yang kedua, perlulah kita sentiasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa menghadap kepada kiblat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sifat Allah Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun Allah Subhanahu Wa Taala itu, agar dosa-dosa kita diampunkan dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor tiga, hendaklah kita lakukan dengan penuh istiqamah. Hari ini kita bertaubat, besok bertaubat, lusa bertaubat, waktu muda bertaubat, waktu tua bertaubat, waktu sakit bertaubat, waktu nazak bertaubat, dan mati di dalam keadaan ketaubatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang suami yang mati bertaubat, bayang ayah yang mati bertaubat, bayang isteri yang mati bertaubat, bayang anak-anak yang mati bertaubat, bayang pemimpin-pemimpin yang mati bertaubat, bayang pengikut-pengikut yang mati bertaubat. Saudara-saudara, inilah ruang, inilah peluang yang ada. Allah bukakan seluas-luasnya. Dan taubat itu akan berhenti bila nyawa saudara, nyawa saudari berada di ghargharah. Ghargharah di atas halqum ini, tuan-tuan dan puan.
Bila nyawa berada di sini, Allah tidak lagi menerima taubat kita. Marilah kita dalam suasana yang betul-betul istimewa, suasana yang betul selesa, umur kita yang dipanjangkan, pemikiran kita yang masih lagi segar. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersama-sama untuk terus menghakis dosa-dosa kita, melakukan yang baik-baik, melakukan pahala sebanyak-banyaknya bagi kita menyelimutkan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, dosa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa kepada orang-orang terdekat, keluarga terdekat, dosa kepada masyarakat, dosa berbagai-bagaian dosa. Sebagai insan di permukaan bumi ini yang penuh dengan dosa-dosa, dengan sendirinya kawan dosa-dosa itu ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu. Allah memberikan kekuatan kepada saya, memberikan kekuatan kepada saudara. Mari kita jadikan Jumaat ini Jumaat taubat. Minggu ini minggu taubat. Bulan ini bulan taubat. Tahun ini tahun taubat. Sampai malaikat maut menjemput nyawa kita pun kita menutup mata kita dengan ketaubatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.